Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira Fahana dengan nombor pelajar 056358. Dalam video kali ini, saya akan berdiskusi tentang dua subtopik di bawah topik 1 yang bertajuk Sejarah Ringkas dalam Kesaksamaan. Kemajuan manusia adalah saripati dari permasalahan sejak tahun 1820-an yang membawa kepada perkembangan dalam aspek kesihatan dan pendidikan. Peningkatan jangka hayat berkembang di mana dapat dilihat lanjut pada 26 tahun dalam tahun 1820 manakala 72 tahun pada tahun 2020. Idiosinkratsi dalam peradaban telah menjadi norma berbanding 2 abad yang lalu di mana hanya segelintir minoriti mampu hidup sehingga 50 atau 60 tahun. Kemajuan dalam tamadun sedikit sebanyak mampu mewujudkan kesihatan yang gratis seiring dengan akses dalam pendidikan dan budaya. Dahulu kala, kurang daripada 10% tidak cakna dalam pendidikan kerana kurang kompeten untuk menulis atau membaca berbanding sekarang yang memperlihatkan kepada 85%. Eskalasi ketambadunan telah digapai apabila pendidikan sudah dijangkau berbanding abad yang lalu di mana 8 tahun di seluruh dunia hari ini berbeza dengan 1 tahun pada era yang lalu. Maka, keistimewaan kualifikasi secara progresif telah memberi peluang kepada semua majoriti. Kadangkala terdapat superioritas dalam kemajuan peradaban di mana secara tidak langsung dapat membantu dalam akses hak asasi, akan tetapi setiap percaturan juga mempunyai masalahnya yang tersendiri di mana kadar penduduk yang membimbangkan dapat memberi kesan dalam isu pendidikan dan kesihatan. Sebagai contoh, isu di utara dan selatan yang berkaitan dengan akses pendidikan. Walaupun ianya dipandang remeh sekarang, akan tetapi perubahan yang dahsyat bakal menimpa populasi manusia di dunia, terutamanya dalam sumber utama. Oleh kerana akses kepada hak asasi tertentu dapat diagihkan kepada seluruh penduduk, ketidaksamaan baru telah muncul pada tahap yang lebih tinggi dan memerlukan tindak balas yang segera. Maka, penyelidikan untuk demokrasi yang ideal dapat membantu ke arah kesaksamaan dalam semua akses dan komponen. Subtopik seterusnya membincangkan tentang peningkatan pendapatan purata yang berhubung kait dengan eskalasi kasus uraian yang berbeza. Fakta peningkatan pendapatan purata ini telah membawa kepada perkembangan positif baru, terutamanya dalam konsumer makanan serta penambahan jangka hayat. Walau bagaimanapun, terdapat pilihan indikator dalam sosioekonomi yang haruslah mempunyai politik yang bersesuaian di mana harus berada di hati perdebatan awam dan konfrontasi demokratik dalam masyarakat pada era kini dan dahulu. Maka, untuk memahami transformasi radikal cara hidup, pendekatan multidimensi adalah harus untuk mengukur evolusi akses dalam pendidikan, kesihatan, makanan, budaya dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahawa kuasa akuisisi purata telah berganda sebanyak 20 kali dari tahun 1860 sehingga tahun 2020 yang juga seiring pertambahan populasi dunia. Mengenai indikator dalam perolehan, ianya amatlah penting untuk menerobos purata dan agregat demi mengkaji pengagihan pendapatan dalam kalangan kelas sosial negara dan juga di peringkat global. Data yang dikumpul telah menunjukkan pendapatan purata global telah mencapai kira-kira €1,000 setiap bulan untuk penduduk pada awal tahun 2020-an. Akan tetapi, negara-negara miskin telah memperoleh kurang dari 100 hingga €200 sebulan, sedangkan peningkatan melebihi €3,000 hingga €4,000 sebulan telah tercatat di negara-negara yang kaya. Ketidaksamaan ini tidak hanya berlaku di segelintir negara yang hanya memfokuskan status sosial mereka seperti kaya, miskin. Perspektif dalam kuasa beli yang menjadi tanda ukur. Sebagai contoh, peningkatan sebanyak 10 ganda telah had sejak abad ke-18. Dapat disimpulkan dari dua subtopik yang telah saya bincangkan sebentar tadi, ini bahawa peningkatan jangka hayat populasi dunia berhubung kait dengan eskalasi pendapatan purata. Secara kronologinya, pendapatan ekonomi sekarang berhasil dengan adanya bantuan perkembangan kemajuan negara kerana akses yang diberikan untuk semua rakyat. Maka, pendidikan dan kesihatan adalah kunci utama dalam kemajuan peradaban.